Um, Hai, selamat sejahtera kepada Puan Afa dan rakan-rakan sekalian. Dan kami akan membentangkan presentasi kami tentang isu-isu yang menggugat hubungan antara kaum. Dan nama saya Joshua, saya buat Mechanical Engineering. Saya Alia Handani daripada Mechanical Engineering. Saya Yong Lin Jin daripada Mechanical Engineering juga. Saya Farid Chami daripada Mechanical Engineering. Saya Afiq Zakwan dari Mechanical Engineering. So sekarang kita akan pass kepada Alia untuk membuat abstrak. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Alia Najwa binti Musa Amudin. Saya daripada Course Business Management. Hari ini saya akan bentangkan berkenaan abstrak kajian. Kajian ini bertujuan untuk menyiasat isu-isu sensitif yang mampu menggugat hubungan antara kaum di negara kita. Negara kita sebagai negara yang berbilang kaum telah berjaya mengekalkan keamanan sepanjang 50 tahun sejak peristiwa 13 Mei 1969. Namun, sejak kebelakangan ini, terdapat ancaman yang mampu menggugat hubungan antara kaum, ekoran golongan ekstremis yang sering menimbulkan isu-isu sensitif. Justru, kajian ini akan menyiasat isu-isu sensitif tersebut melalui soal selidik atas talian. Soal selidik tersebut telah diedarkan kepada orang ramai, majoritinya warga UTP melalui laman sesawang. Selain itu, punca isu-isu sensitif tersebut mencetuskan perbalahan antara kaum akan disiasat dan cara penyelesaiannya juga akan dicadangkan. Seterusnya, terdapat beberapa objektif kajian yang telah kami jadikan landasan dalam menjalankan kajian kami, iaitu yang pertama, mengenal pasti isu-isu yang mampu menggugat hubungan antara kaum di Malaysia serta puncanya sama ada dari segi ekonomi, pendidikan atau politik. Dan yang kedua, menghubungkan punca dan isu untuk mengenal pasti cara-cara mengatasi masalah yang timbul demi mengekalkan keharmonian kaum di Malaysia. Seterusnya, saya akan menerangkan metod ataupun kaedah kajian yang telah kami gunakan sepanjang isu yang mampu menggugatkan hubungan antara kaum. Terdapat 4 kaedah utama yang telah kami gunakan, iaitu yang pertama, soal selidik, iaitu kami telah menggunakan Google Form dan menyerahkan Google Form ini di media sosial seperti WhatsApp, Facebook ataupun Instagram untuk mendapatkan respon daripada tinjauan kami. Seterusnya, kaedah yang kami gunakan ialah rujukan buku. Melalui buku, kami telah mendapat maklumat tentang isu-isu yang mampu menggugat hubungan antara kaum, iaitu seperti peristiwa yang sangat terkenal, iaitu peristiwa 13 Mei 1969. Metod yang ketiga ialah kaedah menganalisis data, iaitu kami telah menyimpulkan semua data yang kami dapat melalui akses Google Form dan kami telah menggunakan data itu dan membuat cartapai melaluinya. Dan seterusnya, metod yang terakhir ialah rujukan laman web. Kami telah menggunakan artikel dan keratan berita untuk membantu mengenal pasti maklumat yang kami gunakan, iaitu sama ada ianya sahih ataupun tidak sahih. Kami menggunakan metod ini dan kami telah meninjau pendapat daripada beberapa pihak untuk mengetahui kesahihannya. Sekian, terima kasih. So seterusnya, isu ekonomi, isu politik dan isu pendidikan merupakan isu-isu sensitif yang utama dan mampu menggugatkan hubungan antara kaum melalui pendapat responden. So kumpulan kami telah menjalankan soal selidik atas talian menggunakan Google Form. Dalam soal selidik tersebut, kumpulan kami telah membentangkan soalan-soalan yang berkenaan dengan cabaran isu-isu sensitif yang menggugatkan hubungan antara kaum. So antaranya ialah dalam konteks isu ekonomi, responden berpendapatan bahawa jurang ekonomi merupakan punca yang mencetuskan perbalahan. Contohnya adalah Mei 13. So manakala dalam konteks pendidikan, isu kuota IPTA, UEC dan sekolah vernacular merupakan faktor yang menjadi pendidikan sebagai satu isu sensitif. So sekolah vernacular merupakan sekolah yang menggunakan bahasa lain sebagai bahasa pengantar mereka yang berkecuali bahasa Melayu. So 55% responden daripada Google Form kami bersetuju bahawa sekolah vernacular patut diteruskan, manakala yang selebihnya bersetuju bahawa sekolah vernacular patut dimansuhkan. Ini kerana mereka mahu bahasa Melayu untuk menjadi bahasa pengantar
di seluruh Malaysia. So, 90% responden bersetuju bahawa politik negara dalam keadaan yang tidak stabil, dijangka kerana peristiwa peletakan jawatan Perdana Menteri dan Kabinet dibubar. Selain itu, parti-parti yang mengeluarkan kenyataan yang bersifat perkauman demi meraih undi untuk menjadikan isu politik sebagai isu sensitif yang bersifat perkauman. Itu saja. Perbincangan ini akan meliputi 3 isu besar atau utama yang mampu mengubah hubungan antara kaum yang kita mendapati selepas menjalankan kajian kita, iaitu isu ekonomi, politik dan juga isu pendidikan. Dalam konteks ekonomi, isu ekonomi wujud semasa zaman penjajahan British. Semasa British menjajah negara kita, British telah memerintah negara kita dengan menggunakan dasar pecah dan perintah. Melalui dasar tersebut, setiap kaum ditempatkan di tempat yang langsung tidak sama dan mereka terpaksa menceburi bidang yang tidak sama juga. Seperti contoh, kaum Cina menceburi bidang pelombongan, kaum Melayu menceburi bidang pertanian, manakala kaum India menceburi bidang ladang. Pada masa itu, disebabkan masa itu merupakan era revolusi perindustrian, British mempunyai permintaan yang agak tinggi terhadap hasil lombong seperti biji timah, dan kaum Cina yang menceburi bidang pelombongan pada masa itu dianggap mendapat keuntungan yang sangat tinggi. Pada masa itulah tanamnya benih permusuhan. Hal ini kerana terdapat kaum yang lain berpendapat bahawa terdapat penghargaan pendapatan yang tidak serata antara kaum. Namun, setelah 60 tahun kita merdeka, jurang ekonomi masih wujud di negara kita. Tapi kita perlu melihat bahawa jurang ekonomi tersebut tidak wujud antara kaum sahaja. Yang lebih utama, jurang ekonomi itu wujud di antara bandar atau desa. Seluruh rakyat kita perlulah meletakkan prasangka kita yang berpendapat jurang ekonomi wujud antara kaum. Kita haruslah fokus kepada jurang ekonomi antara bandar dan desa. Selain itu, kerajaan juga haruslah mengeluarkan atau melaksanakan dasar-dasar seperti DEB, dasar ekonomi baru, yang mampu membantu mengurangkan jurang ekonomi dan meningkatkan peluang pekerjaan untuk semua rakyat Malaysia tanpa mengira kaum. Manakala dalam konteks ekonomi pula, isu ini wujud semasa zaman penubuhan Persekutuan Tanah Melayu. Pada masa itu, parti-parti politik telah berasaskan sifat perkauman. Hal ini kerana kaum-kaum di Tanah Melayu pada masa itu masing-masing tidak percaya antara satu sama lain. Oleh itu, kaum Cina, kaum Melayu dan kaum India, 3 kaum yang utama di Malaysia ini masing-masing menubuhkan parti-parti mereka yang hanya mempunyai ahli kaum tersebut sahaja. Kesan kepada hal ini ialah perbalahan antara parti-parti politik tersebut sering dikaitkan dengan isu perkauman dan perbalahan antara parti tersebut akan dijadikan menjadi perbalahan antara kaum. Seperti contoh, peristiwa 13 Mei merupakan salah satu contoh daripada ini. Pada masa itu, ia hanya wujud perbalahan antara pihak perbankan dan juga pihak kerajaan. Tetapi pada akhirnya ia berlangsung menjadi perbalahan antara kaum Melayu dan kaum Cina. Hal ini kerana parti politik yang bersifat perkauman ini telah menggugurkan hubungan antara kaum ini secara serius. Sebenarnya, isu politik ini boleh diatasi dengan rakyat Malaysia sentiasa berpegang kepada hukum negara. Selain itu, rakyat Malaysia juga haruslah menjadi pengundi yang lebih bijaksana lagi. Kerana kita haruslah mengundi kepada parti yang mempertamakan pembangunan negara, tetapi bukan kepada parti yang meraihkan isu perkauman. Saya akan membincangkan tentang kepentingan dan signifikan projek ini terhadap misi Malaysia untuk mencapai perpaduan antara kaum. Kepentingan kajian ini adalah untuk mengkaji dan mengenal pasti isu-isu sensitif yang mampu menggugat hubungan antara kaum. Pelbagai isu ini
menjadi punca kepada perbelahan dan pergaduhan di antara kaum. Jadi dalam projek ini kami telah mencadangkan beberapa jalan penyelesaian untuk menyelesaikan isu-isu ini. Sebelum itu, untuk memudahkan proses menyelesaikan segala isu-isu ini, kami telah mengenal pasti semua isu yang timbul daripada 3 aspek, iaitu ekonomi, pendidikan dan juga politik. Jika kita mampu untuk mengenal pasti isu-isu ini, adalah lebih mudah untuk kita menghalang segala masalah daripada terjadi, daripada akar umbi masalah tersebut. Harapan kami adalah agar semua masyarakat Malaysia berfikiran secara lebih terbuka dan boleh mengetepikan semua perbezaan dan bersatu padu untuk mencapai perpaduan antara kaum. Kami juga berharap yang segala isu-isu ini tidak lagi timbul dan semua pihak bertindak secara rasional dan berfikir panjang sebelum melakukan apa-apa tindakan agar tidak mencetuskan perbelahan dan pergaduhan, kerana perkara ini bukan sahaja akan menyusahkan diri mereka sendiri, boleh mengakibatkan nyawa, keluarga kehilangan anggota yang tersayang, dan juga ekonomi negara juga akan terbantut akibat daripada perlu menyelesaikan masalah yang sepatutnya boleh dielakkan. Dari segi politik juga, imej negara di persada antarabangsa akan menjadi terjejas dan menghalang orang ramai daripada melabur kepada negara Malaysia yang akan membantu perkembangan Malaysia di segala aspek. Terima kasih.